Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada anak-anak pelajar yang dikasihi sekalian. Hari ini jumpa lagi dengan Guru Alfiah Niling dengan mata pelajarnya Al-Madah Al-Hadith Darjah 4. Tajuk yang kita hendak belajar pada hari ini iaitu pengertian hadis dan hadis akhlak mulia. Ya. Adakah pelajar semua siap? Ya, kalau siap marilah kita bersama belajarkannya. Doa sebelum belajar dan doa penerang hati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ya, pelajar, marilah kita bersama belajar tajuk yang pertama iaitu pengertian hadis. Ya. Apakah pengertian hadis? Pengertian hadis terbagi kepada dua, iaitu hadis pada bahasa dan hadis pada istilah ataupun pada wicakan. Hadis pada bahasa ataupun pada bahasa ialah benda baharu, dan pada istilah pada wicakan iaitu hadis ini artinya segala perkataan Nabi, perbuatan Nabi dan pengakuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala perkataan Nabi ทุกอย่างที่ออกมาจากปากท่านนบีถือว่าเป็นหะดีษ Perbuatan Nabi ทุกการกระทำของท่านนบีถือเป็นหะดีษ Pengakuan Nabi iaitu การยอมรับของท่านนบีทุกการยอมรับของท่านนบีท่านนบีไม่ได้พูดท่านนบีไม่ได้ทำแต่ซอฮาบะห์ของท่านนบีทำแล้วท่านนบีไม่ได้ห้ามอะไรใดๆแสดงว่าท่านนบีได้ยอมรับ Itu ialah hadis juga. Ini ialah pengertian hadis pada istilah. Dan yang keduanya iaitu perbezaan. Perbezaan di antara Al-Quran dengan Al-Hadis. Apakah perbezaan? การเปรียบเทียบระหว่างหะดีษกับอัลกุรอาน อัลกุรอานเป็นยังไงหะดีษเป็นยังไงเรามาดู Al-Quran ialah kalamullah. Al-Quran ialah kalamullah, perkataan-perkataan Allah. Ia sebagai dasar yang pertama. Al-Quran ialah sebagai dasar. Dasar ni iaitu mebut. คือหลักฐานที่แข็งที่สุด yaitu Al-Quran, mebutอันแรก dan Al-Hadis. Apakah Al-Hadis? Iaitu segala perkataan Nabi, perbuatan Nabi dan pengakuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai dasar yang kedua. Apabila kita kembali kepada Al-Quran, tak pahal di atas Al-Quran, iaitu kita dapat kembali kepada bukakan hadis. Sebab kata hadis itu sebagai dasar yang kedua.
Hadis dapat memberi keterangan bagi kita. Boleh insya-Allah. Ini ialah perbezaan di antara Al-Quran dengan Al-Hadis. Tajuk yang seterusnya iaitu keterangan dari hadis. Apakah keterangan dari hadis ini? Iaitu setiap orang Islam wajib beriman kepada Al-Quran. Dengan sebabnya Al-Quran itu ialah kalamullah, lalu itulah kita semua wajib beriman kepada Al-Quran. Dan lagi, Al-Quran ialah wahyu yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu itulah Muslim juga wajib beriman kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab keduanya sebagai panduan pada setiap jurus hidup untuk mendapat kebahagiaan dan kejayaan di dunia dan akhirat. Apabila kita semua pegang teguh di atas Al-Quran dan Al-Hadis, insya-Allah hidup kita akan bahagia dan terimalah kejayaan di dunia dan akhirat nanti insya-Allah. Itu ialah keterangan dari hadis ini. Ya, pelajar. Seterusnya hadis yang kita ada belajar pada hari ini iaitu hadis berkenaan dengan akhlak mulia. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Muttafaqun alaih. Artinya, aku diutuskan oleh Allah Ta'ala untuk menyempurna akhlak mulia. Ya, pelajar. Aku di sini iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijadikan oleh Allah Taala bukan apa yang lain tetapi untuk menjadi sebagai contoh tauladan di segi akhlak mulia. Ya. Faham tak pelajar? Ya, insya-Allah faham. Dan seterusnya makna mufradat. Marilah kita belajar makna mufradat. Bu'ithtu. Bu'ithtu artinya diutuskan. Diutuskan ini di sini iaitu utuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makarimal akhlaq. Makarimal akhlaq iaitu menyempurna akhlak mulia. Ya, ini ialah makna mufradat di dalam hadis ini. Ya, seterusnya keterangan dari hadis iaitu akhlak mulia. Kan penkun mi mariyati di iaitu adalah apa? Adalah yang penting,ที่สำคัญที่สุดdi dalam Islam. Sebab akhlak mulia merupakan cermin kepada seseorang. Bagaimana fikirannya, maka begitulah perbuatannya. Ya, itulah dikatakan sebagai cermin. Sebagai cermin akhlak kita yang kita buat, yang kita berlaku itu sebagai cermin bagi seseorang. Dan seterusnya pengajaran dari hadis. Pengajaran dari hadis iaitu orang yang beriman mesti berakhlak mulia. Adakah pelajar semua suka menjadi seorang yang beriman? Ya, apabila kita suka menjadi sebagai orang yang beriman, mestilah kita
berakhlak mulia. Ya. Dan yang kedua, kewajipan Rasulullah ialah membina akhlak yang baik. Natiของท่านรอซูล iaitu membina akhlak yang baik, สร้างจริยธรรมที่ดีงาม itu ialah kewajipan nati Rasul. Dan yang ketiga iaitu akhlak mulia sebagai asas menuju kedamaian. เมื่อเราเป็นคนที่มีมารยาทที่ดีแล้วการเป็นคนมีมารยาทที่ดีนี่เองทำให้สังคมของเราน่าอยู่มีแต่ความสงบสุข daripada akhlak mulia inilah sebagai asas พื้นฐาน membawa kepada kedamaian masyarakat dan seterusnya. Ini ialah pengajaran daripada hadis ini. Ya, pelajar, sudah selesai pelajaran kita pada hari ini. Guru harap pelajar-pelajar semua dapat ilmu dan faedah daripada pelajaran kita pada hari ini, insyaAllah. Ya, bagi hari ini, akhir dengan kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.